Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Pada hari ini saya ingin berkongsi dalam sisipan CDL Hands-on Online, satu tajuk yang berbunyi Teacher Leadership. Saya mengambil kesempatan ini untuk membincangkan tentang Teacher Leadership ini kerana saya mendapati untuk menghadapi cabaran pendidikan pada masa hadapan ini, dan salah satu pendekatan yang kita boleh manfaatkan untuk menghadapi cabaran yang kompleks dan pelbagai ini ialah memupuk ataupun memudayakan Teacher Leadership. Teacher Leadership ini dia tidak berbeza dengan leadership in position ataupun leader ataupun ketua ataupun pemimpin yang mempunyai jawatan. Tetapi kita leadership ini lebih berbentuk pendekatan yang kita gunakan bagaimana kita memupuk ciri-ciri kepimpinan di kalangan guru-guru untuk mereka bertindak. Okey, apa yang kita maksud dengan teacher leadership? Teacher leadership itu secara umumnya bermaksud bahawa guru-guru itu telah melampaui tugas tradisional mereka sebagai guru di dalam bilik darjah. Mereka dapat membantu membuat keputusan-keputusan yang penting di peringkat sekolah untuk memastikan sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Dan dalam masa yang sama, sebagai orang yang mempunyai kepimpinan dalam instructional ataupun pengajaran, mereka juga sepatutnya meningkatkan kemahiran mereka sendiri tanpa berhenti untuk memastikan keberkesanan mereka. Dan oleh sebab itu, mereka akan dapat memperbaiki persekitaran pengajaran pembelajaran di peringkat sekolah itu secara keseluruhannya. Saya dapati pemimpin guru ataupun teacher leadership ini sering memberikan impak yang besar terhadap bagaimana amalan instructional itu dan dasar-dasar yang dibuat di peringkat sekolah itu dibuat, dan mereka juga dapat menunjukkan bagaimana perubahan yang baik terutama yang berkaitan dengan pembelajaran murid itu dapat didorong dan dilaksanakan. Dan dalam masa yang sama mereka berusaha bagaimana idea-idea baru yang mereka telah amalkan itu dan mereka telah praktiskan dalam instructional mereka dapat diintegrasikan dalam pendidikan ataupun persekolahan di mana mereka berada. Ini di antara ciri khusus yang saya lihat yang perlu ada dalam teacher leadership. Ini berkaitan dengan apa yang kita maksud dengan teacher leadership. Jadi itu adalah prinsip yang umum. Tetapi yang saya rasa jauh yang lebih penting untuk kita lihat ialah kenapa teacher leadership itu penting dalam konteks kita di peringkat sekolah dan untuk memupukkannya sebagai salah satu budaya yang akan dapat membantu sekolah. Kerana kalau kita lihat dalam slide yang saya kongsikan ini, kita boleh membezakan di antara peranan manajemen dan juga peranan leadership. Pada ketika ini, saya melalui pemerhatian saya, guru-guru kita lebih banyak didorong ataupun ditingkatkan kemahiran mereka sebagai manage yang kita panggil manage instructional ataupun manage pengajaran pembelajaran, ataupun lebih khusus lagi mereka mengurus proses pembelajaran pelajar itu, the student learning. Dan yang ini selalunya berkaitan dengan authority yang diberikan kepada mereka, iaitu authority untuk mereka mengurus day-to-day operation di peringkat sekolah untuk memastikan kerja buat mereka itu berjalan dengan baik dan juga lancar, dan mereka menyelaraskan coordinating to ensure tasks are carried out effectively. Dalam arti kata yang lain, tugas guru selama ini banyak berkisar dalam konteks bagaimana mereka menggunakan authority yang mereka ada untuk mengurus pengajaran pembelajaran itu. Kita dapati mereka mengurus bagaimana murid itu masuk sekolah, mereka mengurus bagaimana murid itu datang ke sekolah, mereka mengurus jadualnya, mengurus buku rekod mereka untuk memastikan pengajaran itu mendapati kehendak dari segi pentadbiran. Mereka mengurus bilik darjah mereka, memberikan kerja rumah, menyemak kerja rumah, kehadiran dan seterusnya. Ini semua hal-hal yang berkaitan dengan fungsi pengurusan pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah. Dan saya perhatikan guru-guru kita dalam konteks ini mereka telah dapat menjalankan tugas mereka dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Dan dalam konteks pengurusan inilah yang kita dapati
guru-guru kita dapat melaksanakan proses mereka sebaik mungkin seperti mana yang telah ditetapkan dalam agenda pengajaran pembelajaran setiap hari, setiap minggu, setiap bulan berterusan sehingga setiap tahun seperti mana yang dirancang dalam buku rekod pengajaran pembelajaran mereka. Tetapi yang saya ingin bincangkan dalam konteks teacher leadership ini ialah bahagian yang kedua yang saya panggil ciri leadership. Yang ini saya dapati tidak ramai guru-guru kita mempunyai ciri-ciri leadership ini. Dan dalam konteks inilah saya mencadangkan ciri leadership ini perlu kita pupuk di kalangan guru-guru kita, bukan dalam konteks memberikan mereka jawatan, tetapi dalam konteks leadership yang saya maksudkan di sini ialah leadership itu selalunya dia adalah ciri yang paling penting, iaitu dia taking responsibility. Dia mengambil tanggungjawab untuk memastikan tanggungjawab dan peranan yang diberikan kepada mereka itu dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini yang dimaksudkan ciri leadership ataupun kepimpinan yang perlu kita gabungkan sekali dengan keupayaan manajemen guru-guru kita. Jika sekiranya guru-guru kita mempunyai keupayaan leadership, taking responsibility. Apa maksud taking responsibility? Maknanya dalam konteks pengajaran, pembelajaran itu, teacher leadership ini bukan sekadar dia manage the student learning, tetapi dia lead student learning. Mereka bersama dengan pelajar mereka itu memastikan berlaku apa yang saya panggil co-learners. Mereka sebagai guru, mereka lead the learning. Kadang-kadang kita dapati dalam pengajaran pembelajaran kita setiap hari itu, ada perkara-perkara yang tidak termasuk dalam perancangan kita, tak termasuk dalam kita punya agenda yang kita laksanakan. Sebab itu mereka setiap hari mereka akan berhadapan dengan apa yang saya panggil interesting problem dalam proses pengajaran pembelajaran dengan anak murid mereka. Dan permasalahan inilah yang menarik minat mereka untuk mereka selesaikan. Dan biasanya guru yang mempunyai ciri-ciri teacher leadership ini, mereka adalah guru yang extra miles. Mereka akan memastikan halangan ataupun cabaran pembelajaran yang dihadapi itu tidak dikesampingkan, tetapi mereka berusaha untuk mengatasinya. Dan dengan kaedah itulah kita dapati selalunya guru-guru yang mengamalkan taking responsibility, mengambil tanggungjawab untuk meningkatkan keupayaan pembelajaran pelajar itu dan kecemerlangan pelajar itu dibuat secara berketerusan. Inilah timbul kita dapati guru-guru yang mempunyai teacher leadership ini punya kreativiti. Sentiasa mencari jalan bagaimana mengatasi cabaran-cabaran yang menarik dalam pengajaran pembelajaran yang melibatkan anak murid mereka. Dan ini berbeza dengan kalau kita sekadar mengurus. Maksudnya kita mengurus, pembelajaran itu berjalan dengan baik. Tetapi bila menghadapi cabaran ataupun permasalahan itu, kadang-kadang kita tidak berminat untuk meneruskannya. Kita hanya buat sekadar apa yang kita telah ada dalam agenda. Inilah yang saya panggil kelebihan yang ada pada mereka yang mempunyai sikap untuk mengambil tanggungjawab. Tanggungjawab yang tidak ada dalam agenda, tanggungjawab yang tidak ada dalam perancangan seperti mana yang berlaku dalam manajemen seharian itu. Dan kalau kita pupukkan di peringkat sekolah dan di semua peringkat pendidikan, kita akan dapat membantu kita untuk mempercepatkan perubahan, untuk meningkatkan kualiti pengajaran pembelajaran dan juga kualiti pembelajaran murid yang kita kendaki itu. Persoalannya bagaimana? Saya mencadangkan dalam memupuk teacher leadership ini seperti mana yang selalu saya perhatikan ialah sebenarnya pada ketika ini ramai guru-guru kita punya kemahiran, punya pengetahuan yang bersesuaian dan juga mencukupi untuk mereka sebagai seorang guru yang dapat melaksanakan tugas mereka. Tetapi saya dapati tidak ramai di antara kita yang mempunyai kemahuan untuk memikul tanggungjawab yang sebenarnya dalam proses pembelajaran murid itu. Sebab kita tahu pembelajaran murid itu tidak smooth, tidak berjalan lancar sebagaimana yang kita rancang. Pengalaman kita seharian apabila kita berhadapan dengan murid dalam bilik darjah itu, akan kita berhadapi banyak cabaran-cabaran yang perlu kita laksanakan. Apatah lagi pada ketika ini bila kita melihat kita perlu mengambil kira setiap keunikan setiap pelajar itu, dan ini akan memberikan kita cabaran yang lebih banyak. Sebab itu
tidak ramai di antara kita yang sanggup untuk memikul tanggungjawab yang lebih yang tak ada dalam agenda ataupun dalam senarai tugas yang telah diberikan kepada kita. Dan inilah kelebihan guru yang extra miles, guru yang berusaha untuk terus-menerus meningkatkan kualiti pembelajaran muridnya. Mereka taking responsibility, mungkin mengambil tanggungjawab ataupun masa dan juga tenaga yang lebih, tetapi kepuasan mereka sebagai orang guru itu kerana mereka memastikan mereka mengambil tanggungjawab yang berciri memimpin anak murid mereka supaya lebih ke depan dalam pembelajaran. Para guru yang saya hormati sekalian, saya pada hari ini berusaha untuk berkongsi suatu pemikiran bahawa kalau kita hendak menggerakkan perubahan dalam pendidikan kita dengan cepat, dapat membantu murid kita belajar dengan baik, saya mencadangkan supaya kepimpinan guru ini ataupun teacher leadership ini perlu kita pupuk, dan ini memerlukan pemimpin sekolah dan semua pemimpin di setiap peringkat itu memberikan ruang kepada guru kita untuk mengamalkan teacher leadership itu. Yang pertama, saya mencadangkan mereka perlu diberi ruang untuk berkreativiti, sebab kita tidak mungkin boleh lead the learning of the student ataupun memimpin pembelajaran murid itu kalau kita tidak beri ruang kepada guru-guru kita untuk berkreativiti menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak murid mereka ketika mereka melaksanakan pengajaran pembelajaran. Yang kedua, cadangkan supaya guru-guru kita di peringkat sekolah dan di peringkat yang lebih besar, di peringkat daerah dan seterusnya, digalakkan supaya mempunyai apa yang saya panggil collective autonomy. Apa yang berlaku sekarang ini, kebanyakan guru-guru kita ada di antara mereka yang telah mengamalkan autonomi. Maknanya mereka berusaha untuk mengatasi masalah, tetapi autonomi yang mereka ada itu biasanya hanya untuk mereka saja. Dalam erti kata yang lain, autonomi yang sedemikian itu, kalau dia berada di peringkat individu atau di peringkat sekolah, mungkin dia tidak boleh mempercepatkan budaya teacher leadership itu. Kita perlu ada kolektif. Kolektif autonomi maknanya kita berkongsi autonomi dengan rakan-rakan kita di peringkat sekolah secara jaringan di peringkat luar daripada sekolah. Dan kalau kita mempunyai jaringan di peringkat sekolah yang rapat dan juga di peringkat luar, ini akan membantu kita cepat untuk kita melaksanakan perubahan. Dan ini peranan pemimpin di peringkat sekolah dan di semua peringkat untuk memastikan kolektif autonomi itu berlaku. Dan yang ketiga ialah professional support. Professional support ini adalah suatu perkara yang kita tidak ada pilihan. Pengetua, pemimpin-pemimpin yang mengambil peranan di peringkat sekolah ataupun di peringkat PPD dan JPN perlu setiap masa memberikan sokongan profesional kepada guru-guru kita. Jangan biarkan mereka berhadapan dengan cabaran dan juga masalah yang mereka hadapi di bilik darjah itu bersendirian. Pastikan mereka punya professional support dari segi pengetahuan, kemahiran dan perkembangan semasa yang dapat kita berikan kepada mereka. Dan mudah-mudahan perkongsian saya pada kali ini yang berkaitan dengan teacher leadership, saya ulang sekali lagi, teacher leadership maknanya ialah kepimpinan guru yang bukan berdasarkan jawatan, tetapi kepimpinan guru dalam erti kata mereka mengambil tanggungjawab untuk lead ataupun untuk memimpin pembelajaran murid itu supaya mereka boleh mengatasi cabaran-cabaran pembelajaran yang dihadapi oleh murid mereka dengan memperkenalkan, menginovasi secara kreatif pendekatan-pendekatan baharu yang boleh membantu anak murid mereka mencapai kecemerlangan dan meningkatkan prestasi mereka dalam pembelajaran. Dan dalam masa yang sama, mereka berkongsi kejayaan dan dapatan mereka ini kepada guru-guru lain di peringkat sekolah dan di peringkat yang lebih luas, di peringkat PPD, JPN dan keseluruhannya dalam keseluruhan sistem pendidikan kita. Mudah-mudahan budaya teacher leadership ini akan berkembang dan akan dapat membantu kita untuk mengatasi cabaran pendidikan yang semakin rumit yang kita hadapi setiap hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.